Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel Ikrim TV dan juga page The Sukan, portal sukan yang paling ramai admin yang menyokong Manchester United dalam Malaysia ni. Hari ni kita akan bersembang tentang seorang pengurus yang telah berjaya menaikkan kelab dia melebihi jangkauan orang ramai. Sekarang ni kelab di bawah kendalian dia berada di tangga ketiga Liga Perdana Inggeris. Pengurus ni tak lain tak bukan ialah David Moyes. David Moyes satu ketika dahulu pernah dicaci, dihina selepas kegagalan dia di sebuah kelab yang pernah menjadi juara Liga suatu ketika dahulu. Tapi sekarang ni dia bangkit dan membawa West Ham menjadi satu pasukan yang semua pasukan takut untuk lawan. Mana taknya, semua pasukan dia dah bedal. MU dia dah bedal, Man City, Liverpool, Arsenal, semua dia dah beat musim ni. Jadi apa rahsia Moyes sampai dia boleh comeback dan menjadi power sebegini rupa? Sebelum tu, kita flashback sikit pasal kerjaya Moyes ni. Moyes selaku pemain, dia tidak berapa nak famous dan dia lebih dikenali sebagai pemain di Preston North End. Preston North End banyak bermain di liga-liga bawahan, Division 2, Division 3. Tapi Moyes ni, dia sedar diri. Dia tahu dah, aku ni selaku player memang tak boleh pergi jauh. Jadi pada umur 22 tahun, Moyes dah mula ambil coaching badge. Coaching badge ni kalau dekat Malaysia lesen ke jurulatihan lah. Ada grade D, level D, level C, level B dan level A dan level Pro lah. Jadi pada usia yang sangat-sangat muda, Moyes dah plan dia punya career. Selain ambil coaching course, ambil coaching badge, Moyes juga dia rajin take note, dia ambil nota. Setiap kali training, coach buat apa, dia buat nota, dia simpan. Nak ceritanya betapa Moyes prepare diri dia sebagai seorang manager rather than a player. Pada musim 1997-98, Moyes umur 33-34, lebih kurang macam tu lah. Dia telah dilantik sebagai pemain merangkap pengurus, player manager untuk melatih Preston. Masa tu Preston bergelut dengan prestasi dan berada di zon penyingkiran di dalam Liga Division 3. Kalau Division 3 pada hari ni Football League 1 lah. Moyes ambil take over, dia jadi player manager. Dia pun berjaya menyelamatkan Preston daripada terjerumus ke divisi keempat. Pada musim berikutnya, Moyes telah membawa Preston sampai ke perlawanan playoff untuk layak ke Division 2, tapi kalah. Musim selepasnya, belajar daripada kesilapan, Moyes telah berjaya membawa Preston menjuarai Liga Division 3 sekaligus layak ke Liga Division 2. Dalam Liga Division 2 ni, Moyes pernah hampir membawa Preston layak ke Liga Perdana Inggeris sebelum terkulai di perlawanan akhir playoff untuk kelayakan ke Premier League. Disebabkan Moyes ni power, maka Everton nampak okey, manager ni dia boleh pakai. So Everton pun ambil dan Moyes berada di Everton selama 11 tahun. Dalam tempoh 11 tahun, Moyes telah berjaya membina satu skuad yang sangat-sangat sukar untuk ditewaskan. Dalam tempoh 11 tahun tu, Moyes telah membawa Everton menamatkan liga di tangga top half table sebanyak 6 kali, termasuklah berada di tangga keempat, memecahkan tradisi Big Four masa tu pada tahun 2005. Prestasi Moyes di Everton boleh dikatakan sangat-sangat power lah, sebab Everton ni dia bukanlah pasukan yang ada duit, bukanlah pasukan yang sanggup berbelanja besar. Jadi untuk berada di tahap yang macam tu dengan bajet yang kecil, dia berjaya mencipta pasukan yang kompetitif. Bakat yang ada pada Moyes ni menyebabkan dia dipilih secara khusus ataupun handpicked by Alex Ferguson masa Pak Alex bersara. Pada tahun 2013, semua orang tahu, Alex Ferguson sendiri dia mengaku, dia ketuk pintu rumah Moyes, dia kata, "You are the next Manchester United manager." So Moyes pun tinggalkan Everton, pergi ke MU dengan kontrak 6 tahun. Tapi langit yang disangka cerah rupanya hujan di tengah hari. Prestasi MU, pasukan yang juara pada musim sebelumnya, sangat-sangat terombang-ambing di bawah Moyes dan menuju ke penghujung liga berada di tangga yang ke-7 sekaligus membawa kepada pemecatan Moyes. Lepas dipecat oleh MU pada awal tahun 2014, Moyes kembali menjadi pengurus di Spanyol, di mana Moyes telah mengendalikan Real Sociedad. Masa tu Sociedad pun tengah bergelut dengan penyingkiran. Jadi bila Moyes masuk, dia steady the ship, dia bawa Sociedad terselamat daripada tersingkir ke Division 2. Pada musim depannya, Moyes sekali lagi dipecat. Sebab apa? Sebab slow start of the season. Pada awal musim tu, Sociedad tidak menepati sasaran. Lepas kena pecat dengan Sociedad, dia rehat sekejap sampailah Moyes menerima tawaran daripada Sunderland. Pada bulan 6 2017, Moyes dengan secara rasminya menjadi pengurus Sunderland. Nasib malang, Sunderland terjerumus ke Liga Championship sampai ke hari ni. Itu kalau nak kira, itu adalah kali pertama Sunderland tersingkir daripada Liga Perdana Inggeris dalam tempoh 11 tahun. Bila tim dah kena relegate, maka kontrak Moyes pun tidak disambung. Lepas dipecat oleh Sunderland, macam biasa, Moyes ambil tempoh berehat seketika sambil menunggu tawaran lain. Sampailah pada satu ketika, pasukan West Ham
telah melamar Moyes untuk menggantikan Slaven Bilic. Masa Moyes take over tu, pasukan West Ham berada di tangga yang ke-17 kalau tak silap. Di bawah Moyes, akhirnya West Ham terselamatlah. Tapi walaupun berjaya menyelamatkan West Ham, Moyes tidak ditawarkan kontrak secara tetap. Dan masa tu West Ham sendiri dia mempunyai satu direction di mana diorang nak try seorang lagi jurulatih dari luar Britain. Dan akhirnya Manuel Pellegrini telah pun diambil untuk menjadi manager West Ham. Sama cerita dengan Slaven Bilic, West Ham di bawah Pellegrini kekal mendap dan bergelut dengan prestasi. Akhirnya Moyes sekali lagi dipanggil untuk membantu menyelamatkan West Ham. Tup tap West Ham selamat dan kali ini Moyes ditawarkan kontrak baru. Tindakan pengurusan tertinggi West Ham pada kali ini sangat-sangat tepat. Pada musim 2021 menyaksikan West Ham mengalami ataupun mencapai musim yang terbaik pasukan ni dalam sejarah Premier League, di mana West Ham menamatkan saingan Liga di tangga yang ke-6 dengan 65 mata. Mata paling tinggi yang pernah diorang capai dalam sejarah Premier League diorang. Bila dah duduk di tangga ke-6, West Ham automatik layak ke Europa League. Pada musim ni, dalam Europa League, West Ham sangat-sangat steady. The first 3 games, diorang dapat maximum points. Dalam perlawanan keempat, diorang seri sekaligus mengesahkan kedudukan West Ham di pusingan kalah mati. Power tak power? Power lah. Jadi, apa rahsia dia? Yang pertama sekali, coaching staff daripada Moyes. Moyes sentiasa dikelilingi oleh coaching staff yang berpengalaman. Antaranya seperti Xavi Valero, Stuart Pearce, Paul Nevin, Billy McKinlay, Kevin Nolan. Diorang ni menjadi tulang belakang dan membantu Moyes. Ada seorang lagi watak, Alan Irvine. Alan Irvine ni kalau sebelum ni dia menjadi assistant manager kepada Moyes, tapi dia letak jawatan assistant manager, dia jadi technical advisor, dia jadi penasihat technical. So tugas Irvine ni dia lebih kepada dia analyse performance player masa bermain. Selain analyse performance player, dia tengok development player tu, adakah player ni develop seperti yang dia nak. Selain pada tu, Irvine ni dia bertugas sebagai mata-mata ataupun spy untuk next opponent West Ham. Mungkin apa yang berlaku dalam game plan West Ham dalam perlawanan lawan Liverpool itu adalah jasa daripada Alan Irvine punya kerja. Kevin Nolan dia selalu ditugaskan untuk tengok persembahan pemain, prestasi pemain sewaktu perlawanan berlangsung. Dia tengok dari technical area lah. Kalau technical area dekat tepi padang tu yang ada kotak tu. Kalau Moyes nak buat pertukaran pemain, player yang baru nak masuk tu biasanya diberikan arahan ataupun instruction diberi melalui Nolan. So dia akan tunjuk kau pergi mana, kau lari ke mana. Semua tu Nolan punya kerja. Pada masa yang sama, Kevin Nolan ni dianggap sebagai penghubung antara Moyes dan juga akademi. Sebab Nolan dia selalu pergi ke akademi untuk tengok pemain, untuk tengok serba-serbi, semua sekali lah selalu berhubung dengan pengarah akademi West Ham tu. Jadi ada penghubung antara dua pasukan ni. Masa West Ham di bawah Pellegrini, pengurusan tertinggi agak kecewa lah sebenarnya, sebab Pellegrini dia memang tak berapa nak pandang player-player muda, produk-produk akademi, dan lebih prefer untuk menggunakan pemain yang dah established. Pada hari perlawanan, pada match day, akan ada dua assistant Moyes, iaitu Billy McKinlay dengan Stuart Pearce. Diorang akan duduk dekat tempat tinggi, tempat duduk dekat penonton lah, dekat stand. Diorang akan berhubung dengan Nevin melalui earphone. Tugas diorang duduk dekat atas ni untuk tengok, ialah kalau kita plan untuk game, kita akan prepare kita punya shape, movement player. So dua orang ni dia akan monitor semua benda tu, shape macam mana jadi ke tak, macam plan, macam training, kedudukan pemain, semua sekali. Sebab kalau kita duduk dekat technical area, kita tak berapa nak nampak pergerakan pemain di seluruh padang tu. Kalau kita pergi stadium, kita duduk dekat atas sekali, dengan jelas kita boleh nampak taktik yang digunakan oleh pasukan-pasukan yang bermain. Jadi tugas McKinlay dengan Pearce adalah untuk monitor benda-benda macam tu lah. So info yang dia dapat diberitahu kepada Nevin. Nevin duduk sebelah Moyes. So dapat info, bagi tahu Nevin bagi tahu Moyes. Tapi kalau ada benda urgent, McKinlay sendiri yang akan berlari turun ke bawah dan terus cakap kepada Moyes. Power tak power? Power memang tersusun. Maknanya dalam setiap game, Moyes dengan dia punya coaching team akan dapat banyak input dari segenap penjuru. Memang betul-betul power dia punya teamwork. Tapi selain daripada coaching staff, ada seorang lagi watak penting yang telah membantu Moyes dalam membentuk pasukan West Ham yang ada pada hari ini. Nama orang tu ialah Rob Newman. Dia kepala bahagian nak ambil player ni, Head of Recruitment. Selaku Head of Recruitment, Newman ni dia akan pergi scout ataupun dia hantar wakil untuk scout pemain.
So antara player-player yang berjaya dibawa oleh Newman adalah Ben Rahma, Bowen, Soucek dan ada beberapa lagi lah, dan nama-nama disebut tadi memang cukup cemerlang di atas padang dan sangat-sangat membantu David Moyes dan coaching staff dia merencanakan apa yang diorang plan sebelum perlawanan. Tapi yang paling penting, semua coaching staff ni sangat-sangat rapat dengan player, sampaikan player-player ni macam tak sabar nak pergi kerja, tak sabar nak pergi padang, tak sabar nak training. Contohnya Declan Rice, midfield England tu, dalam Euro dia main sampai final. Sepatutnya lepas Euro dia dapat cuti yang panjang, tapi dia pendekkan cuti dia demi semata-mata untuk kembali ke kelab. Alasan dia ialah dia tak sabar nak jumpa teammate, tak sabar nak jumpa coach. Selain pemain utama, pemain-pemain sampingan, player-player simpanan pun diorang tak banyak bunyi walaupun jarang diturunkan. Sebab apa? Sebab power man management Moyes dan juga dia punya team. Bila bercakap tentang player yang dibawa oleh Moyes, selain daripada performance dan skill di atas padang, Moyes dia tengok beberapa aspek lain seperti gaya hidup. Memang dia tengok betul-betul gaya hidup member ni, suka keluar malam ke tidak, suka ke kelab ke tidak, suka melepak mamak ke tidak, selalu pergi uptown ke malam-malam. So dia monitor benda-benda macam tu. Dan yang satu lagi adalah disiplin. Adakah player ni mempunyai masalah disiplin atau tidak, dan adakah player ni buat latihan ekstra setiap kali selepas training session. Dia akan tengok benda-benda yang macam tu. So bila dapat player-player yang selalu buat training ekstra ni, automatik dia tahu bahawa player ni memang betul-betul nak main. Jadi itu adalah antara kunci-kunci dan rahsia kepada kebangkitan Moyes selepas mendap terjunam pada satu ketika dahulu dan kini menjadi buah mulut orang.